wabarakatuh. This call is now being recorded. Mana bunyi gitu? Kepada Tuan Guru Besar, guru-guru penolong kanan, guru-guru serta hadirin di Google Meet sempena program sambutan Ma'al Hijrah yang kita sambut pada hari ini. Alhamdulillah, kita telah pun bersama-sama masuki tahun baru Hijrah, iaitu pada Muharram 1443 Hijrah, yang ini bermula pada 10 hari bulan 8 dulu, di mana kita telah pun melepasi hari Ashura, iaitu di mana pelbagai sambutan diadakan di seluruh negeri, bahkan di seluruh dunia. Mereka mengadakan sambutan bagi memperingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi mengenang bagaimana kegigihan, usaha, kesabaran dan tawakalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Islam yang sanggup bersusah payah menempuh perjalanan yang jauh dan juga demi untuk mempertahankan akidah, yakni agama Allah Subhanahu wa taala. Maksud hijrah pada asasnya iaitu berpindahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Perjalanannya melebihi 500 km. Kalau sekarang kita naik bas lebih kurang 460 km daripada Jeddah ke Madinah. Tetapi perjalanan Nabi lebih jauh daripada itu kerana mereka terpaksa melalui denai, bukit bukau, gunung pasir dan sebagainya, dalam keadaan yang begitu menyeksakan, namun dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesabaran. Dalam konteks yang lebih luas, hijrah merupakan perpindahan daripada suatu keadaan kepada suatu keadaan yang lebih baik, sama ada untuk urusan kita di dunia, bahkan yang lebih utamanya ialah urusan kita untuk ke negeri akhirat yang tak lama lagi semua orang akan pasti menemuinya, yang mana Allah menyebut kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan menemui kematian. Menurut sejarah, sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinatul Munawwarah, yakni semasa berada di Mekah, umat Islam telah menghadapi berbagai tantangan disebabkan oleh dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengubah akidah yang diamalkan oleh umat jahiliah kepada akidah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka umat Islam dihina, dicaci maki, dimalukan, difitnah, dipukul, diseksa, dipulau, malahan ada yang dibunuh disebabkan oleh perjuangan mereka ini. Selain itu, dengan asbab daripada itu, beberapa tahun setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di Makkatul Mukarramah, lalu Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Islam berhijrah daripada Makkah Al-Mukarramah ke Madinatul Munawwarah, yakni pada tahun ke-13 kenabian. Jadi sebagai seorang pelajar perlu mengambil sedikit inisiatif ataupun contoh pengajaran sebagaimana yang telah dilakukan dan dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks hijrah yang lebih meluas. Antaranya kita sebagai seorang pelajar perlu berhijrah, yakni yang pertamanya hendaklah kita belajar bersungguh-sungguh. Kerana ilmu itu merupakan perintah Allah. Talabul ilma faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang Islam. Yang kedua, ikuti setiap arahan dan saranan serta perintah guru. Guru mendidik kita untuk menjadi manusia yang berjaya, manusia yang beruntung di dunia bahkan di akhirat. Yang ketiga, jangan jemu untuk berusaha dan belajar sehingga berjaya. Tidak ada yang terus berjaya tanpa belajar, tanpa berusaha. Yang keempat, jangan malu untuk bertanya sesuatu yang baik kepada sesiapa sahaja yang kita temui. Bukan sahaja seorang guru, bahkan juga anggota masyarakat yang lain. Yang kelima, jangan cepat berputus asa. Ingat, rajin dan usaha tangga kejayaan
Man jadda wajada, man zara'a hasada. Barang siapa yang berusaha dia akan dapat. Barang siapa yang bercucuk tanam pasti dia akan dapat menuai hasilnya. Ingat ya wahai pelajar, bagi mencapai kebahagiaan akhirat pula ditambah lagi daripada selain daripada yang disebut itu, Ustaz menasihatkan supaya kita yang pertamanya belajarlah agama bersungguh-sungguh. Kerana agama yang akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala di samping keperluan-keperluan lain yang mana Allah kata wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah segala keperluan yang kamu perlukan untuk perjalanan kita ke akhirat, namun Allah kata jangan lupa habuan kita atau kebahagiaan kita untuk kita hidup di dunia ini. Dengan ini, belajarlah agama khususnya dengan bersungguh-sungguh agar dapat kita memperbaiki amalan kita seharian. Yang kedua, jangan lupa solat setiap hari. Pelajar-pelajar jangan tinggal solat. Kerana solat itu merupakan tiang agama. Inna salata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu dapat mencegah daripada buatan keji dan munkar. Yang ketiga, wahai pelajar, jangan malas untuk belajar dan membaca Al-Quran pada setiap hari. Jadikan Al-Quran sebagai pembuka mata kita pada setiap hari. Bacalah Quran. Boleh baca Quran, baca Iqra'. Kita belajar Iqra', kita baca Iqra'. Kerana Iqra' juga merupakan kita mempelajari huruf-huruf Al-Quran. Setiap huruf yang kita baca, Nabi mengatakan bahawasanya setiap huruf yang kita baca diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Man jaa bil hasanah falahu asyra. Maknanya walaupun kita belajar Iqra', niat kita untuk mempelajari Al-Quran akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, sentiasa berdoa, sentiasa minta, mengharapkan kepada Allah di saat kita susah maupun kita senang. Bila senang, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila susah, apabila kita didatangi musibah, maka kita sabar, kita bertawakal kepada Allah. Yang seterusnya, jadikan hati sentiasa ingat kepada Allah. Jangan lalai kepada Allah, sentiasa zikrullah, beringat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, taat kepada kedua ibu bapa. Yang Allah, Nabi SAW menyebut, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu berada di bawah kedua belah tapak kaki ibu bapa. Bukan saja ibu, malahan bapa, dua-dua sekali. Yang ke-8, sentiasa doakan kebahagiaan mereka, wahai pelajar. Nabi SAW mengajar kita tentang doa yang masyhur yang diajar oleh baginda SAW, iaitu dibaca Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua ibu bapaku. Dan dikata, jadikanlah, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku sejak daripada kecil. Yang ke-9, bantu mereka dengan bersungguh-sungguh. Sekarang mereka sudah pun hampir menuju ke arah tua. Kita sudah hampir menuju ke arah remaja dan dewasa. Bantulah mereka. Dan bersabarlah di atas segala karenah yang ada pada kedua ibu bapa kita. Kerana setiap karenah, setiap musibah, setiap ujian yang ada di sisi mereka diberi ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya kita bersabar dan kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, jaga hubungan silaturahim, dan yang terakhirnya, bantulah orang lain sekadar yang kita termampu. Kita ada kemampuan dengan harta, bantu dengan harta. Ada kemampuan dengan tenaga, bantu dengan tenaga. Ada bantuan dengan idea, bantulah dengan lidah kita dan sebagainya. Semoga kita semua diberi ganjaran setimpal dan dimasukkan ke dalam syurga di akhirat nanti, insya-Allah. Sebagaimana firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Pada hari yang tidak adanya guna harta benda dan anak pinak kita yang ramai,
melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera, hati yang telah bersedia dengan ilmu, dengan amal yang soleh. Yang Allah kata, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, dengan amal-amal yang soleh untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di sana nanti. Dan seterusnya memberi rahmat ataupun diberi kasih sayang oleh Allah dengan menjemput kita untuk mendiami syurganya yang kekal abadi. Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada kali ini dalam tazkirah yang ringkas ini. Semoga ia memberi manfaat kepada kita semua. Akhir kata, yang baik itu semuanya datang daripada Allah. Salah dan silap itu adalah kelemahan diri daripada Ustaz sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi tazkirah pendek yang disampaikan oleh Ustaz Asri pada hari ini, dan insya-Allah tazkirah yang bermanfaat itu dapat kita gunakan bersama insya-Allah. Jadi setakat itu saja sambutan program penghayatan Ma'hajrah pada tahun ini.